Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam dengan mengucapkan syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-77 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Yang bermaksud, katakanlah wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu sesuatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga sekarang mereka telah tersesat jauh dari jalan yang betul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada pertemuan lepas kita telah lihat sedikit berkenaan dengan ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada ahlul kitab agar mereka tidak bersikap ghulu, tidak bersikap melampau dalam agama mereka. Dan telah kita jelaskan apakah bentuk sifat melampau yang dimaksudkan di dalam ayat ini, dan kita tiba pada frasa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu 'an sawa'is sabil. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan yang dimaksudkan dengan al-ahwa di dalam frasa ini ialah perkara-perkara yang diajak atau diseru oleh syahwat tanpa sebarang sebab dan hujjah. Al-Imam Sya'bi pula mengatakan bahawa tidaklah Allah menyebut kalimah al-hawa di dalam Al-Quran melainkan kerana kehinaannya. Bermaksud kesemua perkataan hawa di dalam Al-Quran membawa maksud yang negatif, membawa maksud yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah Taha ayat yang ke-16 Allah berfirman, فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. Bermaksud janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya oleh orang yang tidak beriman kepadanya serta ia menurut hawa nafsunya, kerana dengan itu engkau akan binasa. Juga dalam Al-Jathiyah ayat yang ke-23 Allah berfirman, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Yang bermaksud, dengan demikian bagaimanakah fikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya, dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya. Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah? Oleh itu mengapa kamu tidak ingat dan insaf? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka ia bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada ahlul kitab yang telah melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat dan juga akal yang waras. Katakan kepada mereka, wahai ahlul kitab, jangan kamu melampaui batas-batas yang ditetapkan Allah dan kamu melampauinya secara batil. Seumpama kamu menyembah selain Allah, sedangkan Allah lah yang menciptakan kamu dan memberi rezeki kepada kamu. Seperti mana juga kamu menyifatkan Nabi Isa alaihissalam dengan sifat-sifat yang baginda sama sekali tidak ada kena-mengena dengannya. Dan katakan juga kepada mereka, ya Muhammad, janganlah kamu menuruti syahwat kamu. Maafkan saya, dan janganlah kamu mengikuti dan menuruti syahwat dan kata-kata kaum yang datang sebelum kamu dan juga para ulama kamu dan pemimpin kamu. Qad dhallu min qabl, yang mana mereka itu adalah golongan yang telah sesat sebelum kebangkitan atau sebelum diutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sikap mereka yang melakukan pengubahsuaian terhadap kitab-kitab suci dan menyelewengkan teks dan maknanya, dan sikap mereka yang meninggalkan segala pengajaran kitab-kitab suci tersebut dengan mengutamakan syahwat dan nafsu mereka. Wa adallu katsira, dan sesungguhnya mereka juga tidak memadai dengan sesatnya diri mereka sendiri, bahkan mereka juga menyesatkan orang ramai yang lain yang terdiri daripada mereka yang menuruti atau bertaklid dengan mereka dan bersetuju dengan pendustaan dan kata-kata palsu mereka. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan sesungguhnya mereka juga seperti mana mereka telah sesat sebelum kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga sesat selepas kebangkitan baginda. Kesesatan daripada sawa'is sabil, iaitu daripada jalan yang jelas, jalan yang benar, jalan yang lurus yang telah dirintis oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu jalan Islam, kerana mereka tidak mahu menuruti jalan itu, sedangkan mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya akan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengkufuri baginda kerana hasad, kerana dengki terhadap baginda dan dengki terhadap apa yang telah Allah kurniakan kepada baginda berupa kelebihan dan pengurniaan yang hebat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan golongan ini, iaitu golongan ahlul kitab, seperti mana kata Al-Imam Ar-Razi, dengan 3 peringkat kesesatan. Yang pertama ialah dijelaskan bahawa mereka telah pun sesat sebelum itu, mana sebelum Nabi SAW diutuskan. Kemudian yang kedua disebutkan bahawa mereka juga bukan sekadar sesat tetapi juga menyesatkan orang lain. Yang kedua, dan yang ketiga, mereka berterusan dalam keadaan sesat itu sehingga sekarang secara konsisten seperti mana mereka dahulu, walaupun setelah diutuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan ini para ulama telah mengambil kesimpulan daripada ayat mulia ini bahawa sungguhnya al-ghulu fid din, sikap melampaui, sikap ekstrim dalam agama ini tidak seharusnya berlaku, iaitu sikap yang melampaui kebenaran dan menuju ke arah kebatilan. Mari kita berpindah dan beralih pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-78 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang bermaksud orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat, yakni di dalam kitab-kitab Zabur dan Injil, melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibn Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita beberapa bentuk keburukan akhlak
yang ataupun perkara-perkara buruk yang berlaku dalam kalangan Bani Israel, yang mana disebabkan perkara-perkara tersebut mereka berhak untuk dilaknat, iaitu diusir daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perkataan lu'ina daripada al-la'n bermaksud at-tardu min rahmatillah, iaitu pengusiran seseorang daripada rahmat Allah. Dan orang yang disebut sebagai al-mal'un ialah orang yang terlaknat, bermaksud orang yang dihalang dan diharamkan ia daripada beroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bermaksud telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang kafir dalam kalangan Bani Israel, dengan diusir mereka, dihalau mereka daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa yang disampaikan oleh dua nabi yang mulia, iaitu Nabi Daud dan Nabi Isa alaihima wa ala rasulina salatu wassalam. Pada perkataan lu'ina didatangkan dalam bentuk al-bina lil majhul atau al-bina lil maf'ul, kerana diketahui bahawa atau dimaksudkan dengan telah dilaknat. Tidak sebut sesiapa yang melaknat, tetapi telah diketahui bahawa yang melaknat ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana para anbiya itu, termasuklah Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak melaknat sesiapa pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun dimaksudkan dengan ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, iaitu bermaksud Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dalam kalangan Bani Israel seperti yang tercatat di dalam Az-Zabur, iaitu kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, juga Al-Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Dan seperti yang kita tahu, Nabi Daud alaihissalam merupakan bukan sekadar rasul, tetapi juga ketua dan pemimpin kepada Bani Israel yang membawa mereka kepada kemenangan setelah mereka tewas sebelumnya. Dan Nabi Isa alaihissalam juga rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk membawa mereka kepada jalan kebenaran. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyatakan bahawa Allah telah melaknat mereka di dalam kitab Az-Zabur dan Al-Injil, dengan diturunkan di dalam kedua-dua kitab ini ayat yang mengatakan bahawa terlaknatlah orang yang kufur dalam kalangan Bani Israel, iaitu kufur terhadap Allah atau kufur terhadap salah seorang daripada mana-mana pesuruh Allah. Dan firman Allah lagi, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah menjelaskan faktor dilaknat mereka daripada rahmat Allah, bahawa maksud bahawa laknat yang dilemparkan kepada mereka, iaitu kepada golongan kafir dalam kalangan Bani Israel, sebabnya ialah kerana isyanuhum lillahi wa li rasulih, sikap mereka yang mengingkari Allah dan rasul-rasul utusan Allah. Dan sikap mereka ya'tadun, iaitu kerana mereka mengisytiharkan permusuhan dan memusuhi mereka atau golongan dalam kalangan mereka yang mengajak kepada kebaikan, sama ada yang mengajak kepada kebaikan itu para anbiya atau rasul, ataupun pengikut-pengikut para anbiya atau orang-orang soleh dalam kalangan mereka. Mereka tetap bermusuh dan melakukan pelbagai bentuk kekejaman dan penindasan atau apa juga perkara-perkara buruk terhadap rasul-rasul itu atau orang-orang soleh yang mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah perangai golongan kafir dalam kalangan Bani Israel sejak dahulu lagi, kini dan akan datang, bahkan selama-lamanya, kerana ini adalah penyataan jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sikap menderhaka dan sikap menceroboh itu telah tertanam kukuh di dalam hati-hati golongan yang kufur ini. Wal'iyadu billah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.